Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kehadrat ilahi kerana diberi peluang dan diberi peluang untuk kita bersama-sama mempelajari ataupun mengingati diri kita dalam meneruskan kehidupan. Sesungguhnya ruang yang Allah bagi, Allah telah memilih diri kita untuk menerima ilmu yang boleh kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Okey, untuk hari ini saya merakamkan tazkirah untuk daripada saya memetik daripada kitab Riyadatus Salihin yang ditulis oleh Imam Nawawi, dan kitab ini juga telah diterbitkan oleh JAKIM pada tahun 2019 dalam jilidnya yang pertama. Daripada hadis yang kita nak bacakan ni adalah an Abi Yahya Su'aib bin Sinan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaba li amrin mu'min innal imra'atu lahu khairul lahu wa laisa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabat syakara fakana khairul lahu wa inna asabahu darra sabara fakana khairul lahu. Apa yang dimaksudkan dengan hadis tersebut ialah daripada Abu Yahya Su'aib bin Sinan radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, sungguh menakjubkan, ajaban, sesuatu yang perkara yang menakjubkan apabila seseorang mukmin yang macam mana, mukmin yang 100% sempurna imannya, semua yang berlaku ke atas dirinya adalah baik untuk dirinya kecuali tak akan berlaku kepada orang lain. Apa dia? Perkara pertama yang disebut dalam hadis ini, jika beroleh kesenangan, dia akan bersyukur dengan apa yang dia dapat. Bersyukur itu adalah lebih baik baginya. Dan yang kedua, jika berlaku sesuatu kesusahan, dia akan bersabar dan sabar itu adalah lebih baik baginya. Hadis diriwayatkan dalam kitab ataupun riwayat Muslim. Okey. Dalam secara ringkas kita dapat tahu, kita dapat faham dalam kehidupan kita akan ditimpa dua perkara, kita akan ditimpa kesenangan, kita akan dapat kesenangan dan kita akan dapat kesusahan. Bila berlaku sesuatu benda yang seronok, keuntungan dan sebagainya, kita kena bersyukur dengan apa yang kita dapat. Dan yang kedua, apabila kalau kita tak dapat kesenangan, kita dapat pula kerugian, dan dalam keadaan kita mendapat kerugian, dalam hadis ini Rasulullah menyarankan supaya kita bersabar. Dalam hadis ini kita kena tahu iaitu seseorang mukmin yang sempurna. Maksudnya seorang mukmin yang lengkap imannya, cukup imannya, baik imannya, dia akan berlaku, dia akan sentiasa bersyukur ataupun dia akan bersabar. Jom kita tengok apa dia yang dikatakan ciri-ciri iman yang sempurna. Pertama, orang yang memiliki ciri-ciri iman yang sempurna, pertama adalah dia menerima, mukmin ini, muslim ini akan menerima ketetapan Allah yang diberi, yang menimpa pada dirinya. Contohnya, sebagai orang Islam yang beriman dengan rukun iman, maka dalam salah satu daripada rukun iman adalah percaya dan yakin kepada qada dan qadar. Dalam kehidupan kita, ada yang kita dapat untung, ada yang kita dapat rugi. Bila kita dapat untung dan rugi adalah satu ketetapan yang Allah telah putuskan untuk diri kita. Dia adalah sesuai untuk diri kita pada masa ini. Kadang-kadang kita minta dekat Allah, kita tak dapat apa yang kita nak, tetapi kita dapat perkara yang lain. Contohnya, kalaulah kita nak beriman, nak menerima ketetapan Allah itu, tak kisahlah kalaulah kita sebagai orang kaya, orang yang kita katakan kita dapat rezeki lebih, kita dapat rezeki yang banyak,
maka dengan rezeki yang lebih itu, dengan pendapatan yang lebih itu, sepatutnya apa yang disarankan tadi, bersyukur. Macam mana cara menzahirkan kesyukuran apabila kita memiliki harta, kita mendapat, Allah memberi pinjam kepada kita hartanya. Apa yang perlu kita buat? Kita infakkan harta kita. Infakkan harta ni bukan sekadar tunggu tabung dekat masjid hari Jumaat dan sebagainya. Sekarang ni dah jadi isu pula, di masjid tak boleh golek kantong tu kerana ditakuti COVID dan sebagainya. Tetapi sekarang ni boleh, tak payah ada tong yang lalu depan mata kita, kita boleh masukkan duit dalam dalam derma kita kepada masjid ataupun tahfiz dan sebagainya melalui akaun bank. Itu juga dikira sebagai ibadat, dan itulah cara di antara cara bersyukur. Selain daripada menginfakkan harta, kita juga infakkan harta ni dia bukan hanya dekat masjid, tahfiz dan sebagainya. Ada kalanya kita boleh tengok semula bagaimana kehidupan adik-beradik kita. Adakah dalam keadaan pandemik begini mereka memerlukan bantuan? Kadang-kadang kita ni heboh nak membantu orang luar, membantu yang nampak glamour, nampak gah, dengan bagi cek yang besar dan sebagainya. Kadang-kadang kita terlupa yang kita juga mempunyai tanggungjawab kepada adik-beradik kita, keluarga kita, saudara kita, mak saudara kita. Kita tengok bagaimana kehidupan mereka. Yang boleh dibantu, kita bantu. Sokonglah mereka. Dan sokongan itu bukan sekadar kadang-kadang kata kewangan saja, tetapi dia lebih daripada itu. Kerana mengikut pendapat orang Cina, jangan bagi ikan kepada seseorang, bagilah pada dia pancing dan mata kail, supaya dia boleh mencari rezeki selepas ini dengan cara usahanya sendiri. Kalau kita menyebut kisah tersebut, kalau kita menyebut ciri-ciri yang pertama, terima ketetapan Allah, kita boleh tengok bagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam ketika dia mendoakan. Ada seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi Musa untuk menceritakan masalah dia yang susah sampai nak beli pakaian pun tak boleh. Apa yang diminta, maka orang ini meminta kepada Nabi Musa mendoakan diri dia supaya dia menjadi kaya raya. Pada suatu hari, apabila Nabi Musa mendoakan, kemudian terjadi pada suatu hari Nabi Musa sampai ke satu pekan untuk shopping agaknya lah kot. Pada masa tu dia telah melihat satu kerumunan manusia tengah memukul ataupun tengah mengawal seseorang. Bila ditanya pada orang ramai apa yang berlaku, dia kata inilah orang yang mengganggu, yang menggunakan minum arak, mabuk, kemudian telah bersama dengan pelacur, dan dia mengacau-ngacau dekat bandar itu, dekat pekan itu. Jadi bila Nabi Musa melihat itu adalah orang yang didoakan. Kadang-kadang bila kita, bukan maksudnya bila kita susah kita tidak boleh berdoa, tetapi kalaulah kita kita kena terus berusaha. Kalau kita susah kita kena terus berusaha. Kalau kita berusaha tapi tak berjaya, tak mencapai kehendak kita, teruskan berdoa, teruskan berusaha supaya hidup kita boleh dapat, kita katakan, terima kehidupan, terima ketetapan yang Allah telah tetapkan. Begitu juga kalau kita cacat, kita tidak sempurna. Dengan kecacatan itu, dengan kekurangan yang Allah bagi dekat kita, insya-Allah sebenarnya dia memberi peluang yang baik untuk diri kita untuk terima ketetapan Allah. Okey. Yang kedua, apa dia? Ciri-ciri iman yang sempurna, iaitu marah dikawal, dendam dibuang. Ada kalanya kita nak mendapatkan marah itu boleh, tidak ada masalah, cuma marah itu kenalah dikawal. Orang iman yang sempurna ini dapat mengawal marah dia. Dia tidak menyerang ataupun mengamuk dan sebagainya apabila dia tidak dapat menerima ketetapan dia, menerima kenyataan diri dia. Sama ada dia marah itu ataupun ada perkara yang berlaku yang menyebabkan dia marah dalam sesuatu hal. Boleh marah, tetapi jangan sampai marah itu merosakkan diri dia. Ada satu kisah, saya suka menyebut satu kisah ketika Saidina Ali tengah berperang dengan berlawan dengan seseorang, dan bila akhir sekali Saidina Ali dapat cekak leher dia, dekat hampir-hampir nak mencocok, hanya tinggal beberapa second lagi untuk cocok
tembuskan pedang daripada perut musuh, tetapi Saidina Ali ini dia macam memikir sesuatu. Pada masa itu musuh telah meludah muka dia. Apa terjadi? Bila meludah muka dia, dia jadi terus tak jadi nak bunuh dan dia lepaskan. Bila ditanya, bila disiasat, kenapa kau tak bunuh dia, Saidina Ali, sedangkan kau ada peluang? Betul, aku menyerang dia, aku berlawan dengan dia kerana Allah, tetapi sekarang ni masa aku nak bunuh dia, aku bukan kerana Allah, kerana marah. Maka itulah sebagai satu contoh, marah dapat dikawal, dendam dibuang. Okey, seterusnya yang ketiga, ciri-ciri iman yang sempurna. Kita tengok, kita adakah yang pertama, adakah yang kedua, atau adakah yang ketiga, ataupun sudah ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada. Yang ketiga adalah kuasa yang dimiliki tidak sampai merosakkan orang lain, tidak sampai merampas hak orang lain. Bila kita ada kuasa, pastikan nak dapat kuasa ni bukan senang. Ya, betul, bukan senang nak dapatkan jawatan ketua kampung, ketua itu, wakil rakyat dan sebagainya. Dia bukan senang, tetapi bila dah dapat, kadang-kadang kita lupa yang kita ini ada tanggungjawab, dan tanggungjawab kita tu kita ada tanggungjawab dan hak. Jangan sampai kuasa yang kita ada dia telah merosakkan kehidupan kita, kerana ada ulama' mengatakan kuasa itu adalah memang sukar nak dapat, tetapi nak meneruskan menjaga amanah yang dijaga itu, yang kita dapat itu, mengekalkan kuasa itu mengekalkan kuasa itu adalah satu usaha yang sangat sukar. Kadang-kadang kita kata lebih baik lagi kita tak ada kuasa. Okey, kalau yang tak ada kuasa tak apa, tak ada masalah. Tetapi yang ada kuasa, laksanakan. Contohnya, bila dalam keadaan pandemik begini, kuasa yang ada pada kita, pada ketua, pada pemerintah, pada ketua kampung dan sebagainya, dia ada usaha dan tanggungjawab dia yang perlu diberi. Bukan hanya dia mengaut untuk dirinya, mengaut untuk ahli keluarganya sahaja, tanpa memikirkan tanggungjawab dia kepada masyarakat yang sepatutnya menerima perkhidmatannya, menerima sumbangan daripadanya. Okey, seterusnya. Kalau yang tadi, kita tengok ada 3 ciri-ciri, kita tengok adakah kita dah ada ketiga-tiga. Kalau tak ada, mungkin satu dan dua saja sebab kita tak ada kuasa. Tetapi paling tidak pun kita ada kuasa sebagai, kalau lelaki sebagai suami. Kalau sekarang ni mungkin tak lagi jadi ketua, tak jadi lagi suami, satu hari nanti akan jadi suami, insya-Allah. Okey. Secara kesimpulan daripada hadis ini, bolehlah kita tengok, kita ketahui kehidupan Muslim ini dia kena sempurna imannya. Kalau tak sempurna imannya, kalau imannya separuh masak, kita kata imannya masih lagi tidak sempurna. Jadi penuhilah supaya bila iman kita sempurna, insya-Allah jaminan dari Allah adalah syurga yang sangat luas. Jadi untuk menyempurnakan iman itu, banyaklah usaha yang kita kena laksanakan. Kalau kita kata kita dah semayang, kita dah zakat, kita dah itu, kenapa kita tidak lagi dapat kategori, kita tidak rasa lagi nikmat kemanisan dia tu, kemanisan iman? Kerana kita baru buat sedikit yang dulu, yang sejarah belakang kita, dalam kehidupan kita banyak benda yang kotor kita telah buat. Jadi dia memerlukan masa yang panjang untuk membersihkan hati kita. Dan yang kedua, kesimpulan daripada hadis ini iaitu sifat sabar itu sangat perlu dalam kehidupan. Sabar ini dia bukan hanya pada masa susah. Kalau orang yang dalam hadis ni disebut sebagai susah, kita kena sabar. Tetapi dalam kehidupan senang pun kita kena bersabar. Banyak perkara bila kita sabar, kehidupan kita akan jadi tenang, keputusan kita akan jadi lebih baik. Begitu juga yang terakhir dan yang ketiga, syukur. Syukur bila kita senang, kita kena sentiasa bersyukur. Ingat, kita dapat ini bukan hak kita semata-mata, hak yang dibagi, pinjaman yang dibagi, peluang yang dibagi oleh Allah untuk menguji diri kita. Kalau kita dapat uruskan dia dengan baik, kita akan dapat ganjaran. Tetapi ada juga orang yang susah, ada juga orang yang kaya kerana tidak bersyukur, di akhir
di akhir nanti, di hari akhirat nanti, orang di antara orang yang awal masuk neraka adalah orang kaya yang tidak mengawal, tidak menjaga diri dia, tidak bersyukur kepada Allah dengan nikmat dia. Itulah di antara orang yang awal masuk neraka. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kesimpulan daripada satu hadis yang pendek, kita dapat menceritakan berkenaan iman dengan kesimpulan hadis. Dalam kehidupan kita hari ini, banyak perkara kita kena sedar, banyak perkara kita perlu lakukan sifat sabar dan syukur. Jadi dalam pandemik ini, di antara rasa syukur kita dapat bantuan, kita tak dapat bantuan, kita tidak perlu menceritakan sesuatu perkara yang tidak baik. Maksudnya dalam keadaan pandemik ini ada orang bercerita benda yang tak betul. Itu salah sebenarnya, kerana dia tidak sabar dengan ujian yang Allah bagi. Yang pandemik ini dia adalah satu penyakit, satu wabak yang pernah berlaku juga di zaman Rasulullah. Cuma tidaklah namanya coronavirus ataupun COVID-19 dengan nama-nama yang lain, dengan penyakit yang lain. Mungkin kita boleh jumpa, akan datang kita akan membincangkan jenis-jenis penyakit di zaman Rasulullah, wabak di zaman Rasulullah. Jadi akhir kalam bagi saya Nafi Zalman bin Jamaluddin. Mulakan dari sekarang, kalau tidak bila lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.